Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar uh, subtopik dalam unit manusia ni adalah topik berkaitan dengan proses pencernaan. Okay, proses pencernaan. Proses pencernaan. Okay, dalam proses pencernaan ni kamu akan belajar berkaitan, yang pertama adalah organ dan urutan. Proses pencernaan, okay, kemudian yang kedua, bagaimana proses pencernaan itu berlaku. Dan yang ketiga adalah aktiviti yang mengganggu pencernaan. Yang mengganggu pencernaan. Okey, so kita akan belajar berkaitan dengan tiga subtopik ini dalam tajuk proses pencernaan. Okey, kita lihat dulu buku teks muka surat berapa ni? Muka surat 49. Okey. Pada suatu petang di rumah Rani, sedapnya macam mana biskut yang keras ini boleh lembut dan dapat saya telan. Okey, pada mulanya saya dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cebisannya lebih kecil supaya lembut dan mudah ditelan. Bagaimanakah makanan dihancur di dalam mulut? Jadi sebelum ni kamu dah belajar berkaitan dengan tajuk gigi. Okey, gigi kamu tu tujuannya adalah untuk menghancurkan makanan dalam mulut menjadi cebisan yang kecil. Kemudian air liur kamu itu yang basah boleh melembutkan makanan dan mudah untuk ditelan. Jadi proses pencernaan ni sebenarnya apa? Okey, kita tengok dulu apa maksud dia proses pencernaan. Okey, kita boleh lihat muka surat 53. Okey, maksud pencernaan ni adalah maksud pencernaan. Ni kena hafal dan kena faham definisi ataupun maksud pencernaan ni adalah proses menghancurkan makanan menjadi cebisan yang lebih kecil. Kemudian selepas jadi cebisan yang kecil, supaya nutrien daripadanya boleh diserap semasa proses pencernaan. Dan kemudian menjadi tinja. So kita akan lihat apakah organ dan urutan dalam proses pencernaan ini. Jadi cikgu, kita lihat dulu kat sebelah sini. Jadi ini adalah kita akan belajar berkaitan dengan kenapa dia masuk dalam ni? Cikgu buang dia dulu.
Okey, ini adalah organ ataupun bahagian yang terlibat dalam proses pencernaan. Jadi ini adalah organ dan urutan proses pencernaan. Okey, so kita mulakan dengan apa ni? Okey, kita mulakan dengan mulut. Okey, ni mulut. Kemudian ni, yang panjang ni kita panggil dia adalah esophagus. Esophagus. Kemudian ni, kita panggil dia perut. Okey. Dan ni, yang besar ni macam tali ni, kita panggil dia usus. Dan yang terakhir, kita panggil ni dubur. Okey, dan hasil daripada proses pencernaan ni adalah tinja. Okey, hasil adalah tinja. Tinja ataupun tahi. Jadi ini adalah urutan proses dia. Jadi kamu mesti tahu urutan yang betul daripada atas hingga ke bawah. Sekejap. Okey, jadi urutannya daripada mulut pergi ke esophagus dan kemudian pergi kepada perut dan kepada usus dan juga kepada dubur. Okey, kena ingat urutan ni. Ni urutan tadi. Okey, sama je lah. Cikgu cuma tulis semula saja. Okey. So, kita lihat kepada dia punya proses. Okey, mari kita ikuti sambungan kisah buah anggur yang telah berubah bentuk setelah dikunyah dan ditelan. Tadi, buah anggur tadi dimakan oleh Ravi Rani. Okey, anggur tu tadi. Okey, dimakan, dia masuk ke dalam esophagus. Ni dalam esophagus. Sempit je laluan, ke manakah saya akan dibawa? Ke mana? Okey, iaitu ke dalam. Ni tadi dia mengatakan kena nak bawa ke mana. Kemudian dia pergi ke perut. Kemudian di dalam perut ni, apa yang akan berlaku dengan anggur ni? Dia mengecil. Dia mengecil. Okey, dia mengecil. Okey, dalam perut dia mengecil. Sebab apa? Okey, kemudian dia mengecil, kemudian dia masuk di dalam usus. Dia jadi kecil. Dan dalam ini, apa akan berlaku? Nutrien diserap. Okey, jadi kecil. Kemudian hasil ni tadi, anggur ni tadi, sampah-sampah dia tadi akan dimasukkan ke dalam dubur, akan menjadi apa? Apabila semua makanan tercerna yang melalui urutan area makanan di dalam badan dapat diserap. Okey, kami dah nak sampai bahagian dubur. Di dubur, kami dah jadi tinja dan tak diperlukan lagi. Kami rasa ke manakah kami akan pergi. Jadi, ada bahagian yang tidak digunakan di dalam ni tadi. Jadi, dia akan dikumpulkan di dalam dubur dan akan menjadi tinja. Dan tinja ni akan dibuang, disingkirkan. Okey, tinja disingkirkan. Tinja ataupun tahi disingkirkan. Okey, lepas nutrien ni tadi semua dah diserap, dia akan masuk ke dalam dubur dan akan menghasilkan tinja. Dan tinja akan disingkirkan daripada badan. Okey, jadi adalah proses pencernaan. Okey, sekarang kita lihat tentang perbuatan yang mengganggu pencernaan. Perbuatan mengganggu pencernaan.
Okey, jadi kita lihat dalam situasi. Ada 3 situasi di dalam gambar sebelah. Okey, situasi yang pertama, apa aktiviti yang mengganggu pencernaan dekat sini? Makan sambil berlari, makan sambil berjalan, makan sambil berlompat. Okey, jadi kesan dia akan muntah. Okey, makan sambil berlari, melompat. Okey, jadi sepatutnya tata cara yang betul adalah kamu makan kenalah dalam keadaan yang duduk. Okey, yang kedua adalah ni gambar yang kedua. Makan dengan gelojoh. Gelojoh. Lapar sangat dia makan dengan gelojoh. Dan yang ketiga adalah bla 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 bla. Maksudnya kat sini adalah makan sambil bercakap. So, ini adalah 3 perubatan yang mengganggu pencernaan. Jadi, apabila ketiga-tiga aktiviti ini dilakukan, kesan dia adalah kesan daripada aktiviti ini tadi adalah kesan dia adalah yang pertama adalah muntah. Dan yang kedua ni adalah tercekik makanan. Okey. Jadi, tata cara yang betul adalah makan sambil duduk, jangan bercakap dan makan dengan perlahan. Okey, supaya kamu tidak muntah dan tercekik dan menghalang proses pencernaan di dalam badan. Okey, baiklah sampai di sini saja untuk tajuk proses pencernaan. Sekian, terima kasih.